Pertama sekali, bila sebut manhaj keilmuan ahli sunnah wal jamaah, dia nak kena ada manhaj menapis nas, Quran ataupun sunnah. Nak tahu mana sahih, mana tidak sahih. Ustaz, Quran mana sahih tak sahih? Qiraat, betul? Qiraat ada. Ada qiraat yang tidak sahih, ada qiraat yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang mutawatir. So bila sebut tentang penapisan berita, itu kena ada. So kita nak tahulah mana buku-buku yang betul-betul boleh dikatakan sebagai salafi yang telah mengeluarkan buku dalam bidang ini yang menjadi rujukan umat Islam. Bahkan kita boleh buktikan bahawa rujukan dalam bidang ilmu hadis, dalam mustalahul hadis, tidak boleh lekang daripada rujukan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah yang ditulis oleh ulama Asy'ariyah wal Maturidiyah, ataupun Al-Athariyah yang dirangkul sekali oleh Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu yang pertama sekali. Itu termasuk ilmu rijal dan ilmu jarh wa ta'dil. Itu termasuk. Itu yang pertama sekali, itu level yang pertama sekali. Masuk level yang kedua. Ini adalah kepada isu kefahaman nas. Tadi mengisbatkan kesahihan nas, filtering. Yang kedua adalah memahami nas. Dan memahami nas ni terpecah kepada tiga. Syekh bagi kepada madkhal, lubab dengan tatimmah. Al-madkhal, al-lubab wa tatimmah. Madkhal apa? Madkhal ni membahaskan berkenaan dengan apakah sumber-sumber ilmu agama Islam ni. Bila sebut agama Islam, apa sumber pengambilan ni? Ini bahas besar dalam perbahasan kalam dan usulul fiqh. Akhirnya telah dirumuskan bahawa sumber ilmu agama Islam adalah 4. Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Betul? Sebab apa? Kita nak kena tahu mana nak ambil, kan? Kita nak faham agama ni nak ambil daripada mana? Mimpi ke? Nak ambil daripada wali ke? Nak ambil daripada khayalan ke? Halusinasi ke? Tak. Dia 4. Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Itu dipanggil madkhal. Kemudian dipanggil sebagai lubab. Lubab ni termasuk dalam ilmu dilalah. Ilmu dilalatul alfaz dan ilmu bayan. Ni termasuk hardcore usulul fiqh. Kat sini hardcore usulul fiqh. The crux of usulul fiqh di sini. Sebab ilmu dilalah. Bagaimana sesebuah perkataan menunjukkan kepada makna. Dan makna yang mana satu. Ilmu bayan dalam konteks ini merujuk kepada bagaimana untuk mengharmonikan beberapa nas yang kelihatannya seperti bercanggah dari segi zahirnya. Dari segi penglihatan pertama dia nampak macam ada percanggahan. So dia ada ilmu khas yang nak mengharmonikan, ilmu tarjih ataupun ilmu jama'. Betul? Dalam hadis pun ada benda ni, dalam usulul fiqh pun ada benda ni. Kemudian dipanggil sebagai tatimmah. Ilmu tatimmah adalah perbahasan khas berkenaan dengan ciri-ciri orang yang mampu mengistimbat hukum. Ini halil mustafti. Orang yang nak mengeluarkan fatwa. Mufti. Apa kepakaran yang perlu yang dia perlu ada untuk mengeluarkan fatwa. So saya ulang lagi sekali. Tahap yang kedua, merangkum madkhal, lubab dan tatimmah. Madkhal adalah sumber agama. Lubab merujuk kepada ilmu ad-dilalah dan ilmu al-bayan. Yang ketiga adalah ilmu halil mustafti. Ciri-ciri keadaan orang yang boleh mengeluarkan fatwa. Okay, itu 1 dan 2, betul? Yang ketiga, boleh sebut manhaj, yang ketiga mesti ada apa? Mizan akli ataupun mizan mantiqi. Nah, mizan akli dengan mizan mantiqi. Kalau awak tengok usulul fiqh kita dengan ilmu kalam kita, dia ada operating system dia. Dan operating system dia tu adalah ilmu mantiq. Sebab tu Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa, dia kata siapa yang tidak faham mantiq, yang tidak tahu mantiq, ilmu dia tidak boleh dipercayai. Dia telah merujuk kepada siapa? Ulama. Ulama yang tak faham mantiq, yang cara fikir dia tunggang langgang, awak tak boleh percaya dengan keilmuan dia. Sebenarnya bukan ulama sajalah, siapa-siapa pun berfikir tunggang langgang, awak tak boleh percaya apa dia cakap. Betul tak? Orang yang hari-hari buat falasi pemikiran,
Yang bila buat silogism tu tunggal-langgang, takrif pun tak betul, awak boleh percaya ke ilmu yang disampaikan? Sebab bila dia dengar berita, dia salah faham berita. Lepas tu dia sampaikan orang pun dengan penggunaan perkataan yang salah. Contoh, AG report ni kan, ada je yang kata corruption, contoh kan. Padahal, saya tak lihat lagi perkataan corruption tu keluar dalam mana-mana report. Ada orang dah sebarkan perkataan corruption. Mismanagement lain. Misuse of fund lain. Betul? So, orang yang tak belajar mantik, dia sembarang je. Oh, ni semua corruption ni. Ni semua tak boleh percaya kan. Sekejap. Kadang-kadang ada masalah kepada akta. Akta tak jelas. Awak pula boleh datang terus kata ni rasuah ni. Misuse of fund, mungkin itu bukan termasuk di dalam rasuah. Sebab rasuah ni dia ada dapat manfaat. Kadang-kadang tak dapat manfaat pun. Dia hanya tersalah menggunakan fund tersebut. Yang bukan untuk department ni, dia gunakan untuk salah department. Mungkin tak ada orang pun dapat manfaat. Tapi itu dibagi misuse, tersalah guna. Ataupun mismanagement. Orang tak faham, rasuah semua ni. Dan habis. Atau mungkin guna perkataan ketirisan untuk semua hal. Tiris tu apa? Bila belajar mantik, perkara pertama kita belajar apa? Perkataan tu. What do you mean by it? Betul? Sebab tu ulama kita serap ilmu ta'rif ni. Dalam perbahasan ilmu, mesti akan mula dengan at-ta'rif lughatan wa istilahan. Itu dapat daripada mana tu? Ada kaitan tak dengan mantik? Oi, kuat betul kaitan dia. So, kita lihat dekat situ, perbahasan lughatan wa istilahan. You have to know what you're talking about. Sebab tu Imam Ghazali menyerap masuk mantik di dalam ilmu usulul fiqh. Hari ini bila bahas usul fiqh, tak boleh elak daripada perbahasan mantik. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Yang ketiga, you kena ada qawaid aqliyah, mizan aqli, untuk memimpin manhaj you. Dia tak boleh kata, oh kami tidak ada mantik untuk mazhab kami. Sekejap, macam ni you tahu berfikir tu betul ke salah? Pemikiran yang you buat, proses berfikir kamu tu betul salah, macam ni you tentukan? Tak ada. Mana boleh? You berfikir dengan akal kan? You istimbat dengan akal kan? Tapi you tak ada operating system untuk akal. Sebab tu serius benda ni, bukan main-main. Sebenarnya dalam semua bidang ada benda ni kan. You tanya arkitek pun dia akan ada dia punya apa nak kata, dia punya thawabits dia, qat'iyat dia, yang semua orang tak boleh langgar. Dan semua arkitek kena ikut. Ni tak, dalam bidang agama boleh. Siapa je boleh cakap apa dia nak cakap. Kan? Pilot yang kita tak tahu dia punya keilmuan hadis dia, memandai-mandai nak boleh mengkritik orang yang memang ajar ilmu tu. Kan? Dah lah salah faham bahasa Kelantan. Lepas tu cara kritikan tu macam dia lebih pakar daripada Maulana Hussein pula. Nak kritik okey, tapi jangan sampai kamu menunjukkan bahawa kamu lebih pakar. Kalau kamu lebih pakar, tunjukkan kepakaran kamu. In what way? First, salah faham. Sebab tu saya kata, tak belajar mantik betul-betul. You kena tanya dulu. Bila dia sebut penuh tu maksud dia apa? Bukankah kita diajar benda tu? Kalau siapa ada manhaj ilmu, dia akan hati-hati dulu. Dia kata, jap, penuh ni maksud dia apa? Penuh ni di kalangan negeri-negeri dekat Malaysia ni maksud sama tak? Dia akan berhati-hati dekat situ. Lepas tu dia nak menggambarkan seolah-olah Maulana ni bukan pakar dalam bidang yang diajar, ataupun lekeh sangat pemahaman dia kepada Jami' Tirmizi. Hati-hatilah. Ini dia. Ini yang dibawa oleh manhaj salafiyah ni. Ataupun bukan manhaj, jalan salafi ini yang wreak havoc. Wreak havoc. Awak tengok kepada pendedahan AG ni, dan awak akan faham betapa pentingnya manhaj. Betapa pentingnya undang-undang. Mana nak keluar masuk duit, department mana boleh pakai apa, untuk kegunaan apa. Itu senang ke susah sahabat-sahabat nak tentukan? Pemikir perlu pecah kepala tak? Pakar bidang perlu pecah kepala tak untuk buat benda ni? Susah nak tutup loophole. Biasanya orang akan main loophole. Betul tak? Loophole ni orang akan main. Dalam apa bidang pun akan ada loophole.
So pakar yang betul-betul pakar, dia akan tahu macam mana nak tutup loophole tersebut dengan perkataan yang paling sesuai supaya boleh digunakan di mahkamah kalau ada orang nak bermain-main dengannya. Boleh tak any Tom, Dick and Harry kata kita tak perlu pun nak ketak-ketak ni, kan? Kita terus balik pada perlembagaan. Mana boleh, perlu perincian. Sebab tu jadi tebal, jadi besar. Padahal perlembagaan tak tebal mana pun, tak besar mana pun. Sama juga, Quran dengan sunnah ni sebenarnya taklah besar mana pun. Tapi tengoklah kepada penghasilan ilmu yang keluar. Sebab perincian, tafsil yang perlu keluar daripada perkara ni. Sebab it deals with life, it deals with reality. So, faham yang tadi 3 tu? Syekh Said kata, bila nak cerita pasal manhaj, kena ada 3 benda ni. Kalau tak ada, you jangan sibuk-sibuk nak kata you punya jalan ni satu mazhab baru. Sebab you tak ada mazhab pun to begin with. You hanya kaki bangkang saja. You hanya kaki bangkang dengan kaki sanggah saja.